Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang. Okey. Jadi kita sambung lagi untuk minggu yang ke-7 kuliah 2. Saya nak sambung topik 4.3.3. Okey, muka surat 128 dalam modul. Okey. 4.3.3 iaitu Principle of Conservation of Energy. Okay, muka surat 128. Okay, makna conservation, kalau kita direct translate, okay, ada yang on cam mic, tolong off. Siapa yang ada mic itu on, tolong off. Check balik. Okay. Conservation ni, makna kalau dalam ni adalah pemuliharaan. Prinsip pemeliharaan tenaga. Okay, ataupun konsep. Okay, pemeliharaan. Kalau conservation, saya jumpa makna tu je. Makna lain. Saya jumpa dalam cara umum ni pun, bahasa Melayu pun dipanggil konservasi. Pemeliharaan atau penjagaan sesuatu secara tersusun bagi mengatasi kerosakan. Tapi nak dapat jumpa istilah sains, dalam bentuk sains, tak ada pula saya jumpa. Dalam translate, conservation ini pun bagi dalam fizik, ini dalam ni lah Google Translate, dia cakap the principle by which the total value of the physical quantity of parameters such as energy, mass, linear and angular momentum remain constant in the system which is not subject to external influence. Maksudnya jumlah tenaga, dia akan remain constant, tetap dalam sistem, dan tak takluk kepada pengaruh daripada luar. Itu dari segi makna, dari segi fizik lah. Tapi kalau makna biasa seperti pemeliharaan lah. Ataupun dari sini, the prevention of wasteful use of the resource. Itu makna lagi. Bagi makna conservation. Ada, refer kepada note. Sorry, saya tak dengar suara. Boleh. Saya offkan mic. Hello, dengar tak suara? Dengar je. Okay, saya ulang semula. Tadi saya cakap panjang-panjang tadi, rupanya saya off the mic. Elok. Okay. Elok ya. Dengar elok. Okay. Saya nak cerita tentang conservation tu. Kalau conservation, kalau direct translate, kalau kita tengok, maknanya ialah pemeliharaan. Tapi itu direct translate. Kalau kita tengok makna dalam bahasa Melayu pun ada perkataan konservasi. Iaitu maksudnya ialah pemeliharaan atau penjagaan sesuatu secara tersusun bagi mengatasi kerosakan, iaitu kemusnahan dan lain-lain. Tapi itu adalah direct translation. Kalau kita tengok dari segi Google punya dictionary, conservation ada dua makna lah. Yang pertama ialah prevention of wasteful use of resources. Yang ini tadilah pemeliharaan lah. Dan kedua, istilah dari segi fizik bermaksud the principle by which the total value of the physical quantity or parameter such as energy, mass, linear or angular momentum remain constant in a system which is not subject to external influence. Maknanya kat sini dia berkisar tentang tenaga, tenaga, maknanya dalam sistem tu adalah tukar. Macam kita sebelum ni kan, tenaga macam kinetik dengan tenaga keupayaan kekal dalam sistem tu adalah sama, balance daripada mula sampai habis, dan dia equal kat situ. Jadi dia kat sini remain constant, dia akan tetap dalam satu sistem dan tidak tertakluk kepada pengaruh daripada luar.
Rujuk pada nota awak, muka surat 128. Energy cannot be, yang pertama prinsip bagi conservation of energy. Prinsip pertama ialah energy cannot be created or destroyed. Tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnahkan. Tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnahkan. Yang pertama. Yang kedua, it can be transformed from one form to another. Ia boleh ditukarkan. Dia tak boleh cipta, tak boleh musnah, tetapi ia boleh ditukarkan daripada satu bentuk ke bentuk lain. Contoh, tenaga elektrik kepada tenaga bunyi. Tenaga elektrik kepada tenaga mekanikal, tenaga elektrik kepada tenaga cahaya dan sebagainya. So, ia boleh ditukarkan. Tetapi, the total energy in the system is constant. Ini dah masukkan tentang conservation tadi tu. The total energy in the system is constant. Sama. Okay. Maknanya contohnya nanti kita tengok nanti. Contoh kat bawah tu gambar tu. Figure 4.9 ni menunjukkan dia adalah sama. Okay. Tengok 4.3.4. Conversion from one form of energy to another. Pertukaran daripada satu bentuk tenaga pada bentuk lain. Figure 4.19 show a ball of mass m kilogram from height of h meter to the ground. Gambar ini menunjukkan seorang budak perempuan melepaskan bola yang mempunyai berat yang tertentu lah, jisim tertentu m kilogram daripada ketinggian h meter kepada ke bawah. Sekejap saya pasang. Okay. Kalau awak tengok kat situ, ini sama dengan cerita pasal apple yang dekat pokok tu. Okay, pokok tu, bola tu bila berada dari ketinggian tu, dia mempunyai tenaga keupayaan yang maksimum. Okay, dia mempunyai tenaga keupayaan yang maksimum kat sini. Okay, maknanya kat sini ialah EP sama dengan M max lah. Okay, sebab apa? Dia punya EP adalah, dia punya bunyi tu ialah mgh. M adalah berat, G gravity, H adalah ketinggian. So ada nilai kat sini H ni. Okay, ada nilai kat sini. Kita boleh buka ni. Okay. Maksimum. Pada ketika ini juga, energy of kinetic adalah sama dengan kosong. Sebab apa bola ni masih belum bergerak. Okay, EP sama dengan kosong. Pada pertengahan atau ketinggian kat sini adalah katakan 2 meter. Okay, total semua. Tapi saya ambil pada ketika ini, bola ini berada pada kedudukan 1 meter. Itu maknanya setengah lah. Jadi, kita dapati bahawa EP adalah setengah daripada keseluruhan yang atas ni. Setengah pada maksimum lah. Maksimum katakan 20 joule. Kat sini tinggal setengah, jadinya 10 joule. Manakala kinetik pula adalah setengah. Sebab dia dah ada velocity di atas ni. Sini kosong velocity dia, sampai ke sini ada velocity. Kelajuan dia tu ada. Okay. Kat sini pun itu setengah daripada dah, setengah lah daripada atas ni. Pada ke sini kosong, dia jadi berapa laju? Setengah pada bawah, maksimum kat bawah ni. Setengah pada yang bagian bawah. Okay, sampai di bawah, EP sama dengan kosong. Sebab apa? H dia sama dengan kosong. Manakala ketika ini, maknanya dia belum lantun. Mana dia touch ni memang kelajuan dia tinggi. Kinetik dia adalah maksimum. So, sampai ke sini, EP adalah maksimum daripada pertengahan ini. 50% lah. Okay. Jadi kalau awak tengok di sini, saya nak ambil contoh ayat dekat sini, dia cakap the total energy in system is constant. Okay, maknanya jumlah tenaga tu adalah sama. Pada ketika di atas dan di bawah adalah sama. Dekat atas, EP adalah maksimum, EK pula kosong.
kat bawah EP kosong, EK adalah maksimum. Dan awak tahu yang sebelum ni saya dah buat ajar EK sama dengan EP. Dekat mana ni? Sekejap kita tengok dekat muka surat. Dinyatakan benda ni dekat muka surat. Kita tengok. Saya tengok. Aku belum menentukan. Saya tak menentukan lagi. Okey, tak apa. Okey. EK adalah sama dengan EP. Okey. Maknanya nilai kalau awak kira EP jumlah joule bagi EK dalam sistem ini adalah sama dengan EP. EK dekat bawah ni kalau awak kira mesti sama dengan EP dekat atas ni 100%. Okey. Okey, penerangan dia. Before falling sebelum dijatuhkan bola tu, the ball possesses gravitational potential energy. Bola itu menyimpan mengandungi terkandungan dalam dia ialah tenaga keupayaan dia adalah yang ni. Since the ball is at the rest, maknanya sebab bola itu dalam keadaan diam, pegun, maka kinetic energy dia adalah sama dengan kosong. So dia ada sini lah kosong lah. Okey, kita tulis EK sama dengan 0%. Sebab apa? V tak gerak. Kat sini EP 0%. Okay. As the ball fall to the ground, jadi bola tu dilepaskan, dijatuh ke lantai, the gravitational potential energy, tenaga keupayaan graviti ataupun EP decrease. Okay, menurun. Okay. Tenaga keupayaan akan decrease lah. Sebab apa? Ketinggian makin berkurangan. Bila ketinggian makin berkurangan, maka dia punya tenaga keupayaan graviti akan berkurangan. While the kinetic energy pula, bagi kinetic energy pula akan meningkat disebabkan penambahan laju dia. Okey, kinetic energy akan bertambah disebabkan oleh peningkatan laju dia. Okey, semakin ke bawah ni makin ni lah. EP akan berkurangan, EK akan meningkat makin ke bawah. However, the sum of kinetic and potential energy remain constant. Okay, jumlah kinetic and juga potential energy ni tetap kekal as the ball fall. Maknanya atas sama tenaga dia. Prinsip bola itu berada di atas, prinsip bola itu di bawah, jumlah tenaga kinetik dan tenaga keupayaan adalah sama. Maksudnya, tenaga keupayaan pada peringkat maksimum sama dengan tenaga kinetik peringkat maksimum atas dan juga bawah. Bila berada di tengah-tengah bola itu, kedua-dua tenaga tadi adalah pada keadaan separuh. Separuh nak ke kurang, separuh nak pergi ke maksimum. Okey. Bagi tenaga keupayaan, dia akan separuh nak ke kurang. Okey. Bagi tenaga kinetik, dia separuh nak pergi kepada maksimum. When the ball reach the ground, apabila bola itu sampai ke lantai, all its initial potential energy has been changed to kinetic energy. Semua tenaga keupayaan telah bertukar menjadi kinetic energy, tenaga kinetik. Okey. Satu lagi prinsip kita tengok dalam permainan buaian. Ini merupakan jarak sudut yang maksimum lah saya cakap sudut maksimum bila pergi. Okey, pada sini lah, sini. Jadi ini adalah ketinggian maksimum yang dicapai oleh, kita ambil lantai. Okey, B ni jarak ni berapa? Certain height, tekan sini pula. Saya letak 2H lah ketinggian dia. Okey, sini tu sama. 2H. Mana H? 1, 2H. 1 meter, 2 meter. Pada ketika ini, keupayaan adalah maksimum.
Okay. Manakala kinetik dia adalah kosong lah, laju dia. Dan kita ada satu panggil ET. ET ialah jumlah tenaga. Jumlah tenaga adalah energi total lah, EP campur EK. Okay. Max campur kosong dapat max lah. Okay. Okay, pada bahagian B pula, pada bahagian bawah, tenaga keupayaan adalah kosong. Kita kira ni lah. Kita ingat pada bawah satu page ni. Manakala tenaga kinetik adalah maksimum, manakala jumlah tenaga ialah EP campur EK, kosong campur max dapat max lah. Okay, sama. Kedudukan sini A dengan C adalah sama. Okay, sama. Okay, figure di atas menunjukkan jumlah tenaga ET bagi setiap kedudukan adalah sama. Okay, since the principle of conservation of energy state that the total energy in the universe is constant. Okay, di mana prinsip conservation of energy ni menyatakan bahawa jumlah tenaga dalam universe ni adalah constant, adalah tetap. The potential energy change to kinetic energy. Okay, potensi tenaga keupayaan bertukar menjadi tenaga kinetik dan change back to potential energy dan bertukar balik kepada tenaga keupayaan since energy cannot be traced. Di mana benda ni sentiasa bertukar. Kalau macam main buayan ni nampak macam simple tapi keupayaan maksimum sampai sini kinetik maksimum bertukar, dia akan bertukar kepada keupayaan maksimum. Okay. Dan akan sentiasa bertukar. Keupayaan, kinetik. Setiap kali berayun buah tersebut. Kita kat sini, the potential energy change to kinetic energy, then change back to potential energy, since energy cannot be created. Okay, kerana tenaga tidak boleh dicipta, tenaga tidak boleh dimusnahkan. But it can be transferred from one form to another. Tapi dia boleh ditukarkan dari satu bentuk kepada bentuk yang lain. Teori soalan mungkin keluar. Conservation of energy tadi. Okay, part 35. Concept and formula of energy in solving the related problem. Contoh 19. A ball with a mass 100 gram. Okay, 100 gram. So yang ni adalah M. Tapi data penentukan kepada unit kilogram. Okay, kita unit dalam kilogram is released, dilepaskan from the height of 10 meter from the ground. So HD adalah 10 meter. Calculate their potential energy. Potential energy adalah EP before it was released. And sebelum dilepaskan maknanya masih berada dalam keadaan ke atas lah. And the velocity of the ball just before it hits the ground, dan kelajuannya ketika menghampiri tanah. Okay, dia seperti tanah. So gunakan yang ni. Okay, kita tengok rumus yang berkaitan. EP sama dengan mgh EK setengah mv kuasa 2. Okay. Okay, apa yang maklumat dia bagi sini? Dia bagi sini adalah M, iaitu 100 gram. Tukarkan kepada bentuk kilogram supaya kita punya formula dalam unit kilogram. So dapat 0.2. Ya. 0.1 kilogram. Ketinggian. Okay, nasib baik dalam unit meter lah, bukan sentimeter. Okay, itu saja. So kita potential energy before it release. So EP mgh 0.1 ni ialah mass dia iaitu 100 gram. Gravity dan juga ketinggian. So dapatlah 981. Okay, kemudian dia minta the velocity of the ball. So dia cari V. Okay, before it release. Okay. Okay. So lagi cari sini. Kita nak cari EK. Okay, EK ni tak ada. Kita tak ada, tapi dia ada hanya EP sahaja. Okay. So yang ni saya katakan tadi, EP sama dengan EK. Okay.
EP sama dengan EK. Kalau awak tengok tadi tu dekat buah tadi tu, bola yang dijatuhkan oleh pelajar budak perempuan tadi, pada kat atas EK sama dengan kosong, EP sama 100%. Bila kat tengah 50-50. Bila kat bawah EK adalah maksimum, EP adalah kosong. So kat situ kita dapat tahu bahawa jumlah tenaga potensi dalam satu sistem. Ini satu sistem Sistem di mana sebiji bola dilepaskan daripada berat dia 100 gram, jisim dia 100 gram, lepaskan pada ketinggian 10 meter. Ini adalah satu sistem. Sistem yang dia punya. Jadi tenaga kat situ adalah sama. EP dan juga EK dia. Okay, dalam satu sistem. Sistem di mana bola seberat yang ni dilepaskan pada ketinggian 10 meter dari pantai. So berapa dia punya tu? Okay, ini adalah sistem dia, iaitu dalam satu sistem yang tutup, EP sama dengan EK. Okay, jadi kita boleh gunakan formula yang ni. Katakan EK adalah setengah M V kuasa 2. EP pula sama dengan M, G dan H. Okay, boleh tak ni? Okay, kalau EK sama dengan EP, ini adalah setengah MV kuasa 2 sama dengan MGH. Okay. So nanti kita bertunjukkan. Saya tunjukkan macam mana ada satu soalan yang berkaitan penggunaan rumus macam ni. Okay. Jadi kat sini kita gunakan EP sama dengan MV kuasa 2. EK sebenarnya ialah setengah MV kuasa 2. Tapi kita gunakan EP juga sama dengan setengah MV kuasa 2. Dalam kes yang macam ni. Okay. Jadi kat sini kita ulas 9.81 kali sama dengan setengah kali 0.1 dapat kuasa 2. Pindahkan ke semua sebelah sini termasuk V jadi punca kuasa 2. Yang ni ialah V sama dengan punca kuasa 2 2 kali 9.81 bahagi 0.1. Okay, dapatlah nilai dia 14.01. Okay. Soalan seterusnya, contoh yang ke-20. A cat with a mass 300 gram. Seekor kucing dengan berat dia 300 gram ataupun tukar pada jadi 0.3 kilogram. Is trying to jump. Cuba untuk melompat dari satu bumbung. Ketinggian dia 3.1 meter dari tanah. Ketinggian daripada tanah. Okay, dalam meter. Okay. Calculate their potential energy EP dan juga EK berdasarkan kepada situasi di bawah. Situasi pertama, pada ketika kucing tersebut berada di atas bumbung, kita anggapkan dia berada dalam statik. Jika statik maknanya tenaga keupayaan dia adalah setengah, keupayaan ialah MGH. M kali dengan G sampai dapat 1 kali dengan H. So dapat nilai lah. Okay, jawapan ada di sini. Okay, M, G dan juga H lah, ketinggian dalam meter. So dapatlah sini. So kita jangan kira kucing tu bergerak tak, kita kira kucing tu stay sahaja, duduk je. Okay, jangan kata dia bergerak. Kalau bergerak melibatkan EK pula sebab apa dia ada velocity. Jadi masalahnya kita anggap dia duduk diam kat bumbung sebelum dia nak terjun ke bawah. Okay, dia duduk diam saja. Gambar ni takut nanti orang nampak dia bergerak ada melibatkan kinetik. Okay, tapi sekarang kita lihat dia duduk diam sahaja. So dapat nilai dia 9.1, maknanya pada kedudukan bumbung 3.1 inilah dia punya tenaga keupayaan 9.1233 joule. Manakala bagi kinetic energy pula, okay, saya cakap dia duduk diam, maknanya tidak ada pergerakan, so velocity dia adalah kosong. So kosong kuasa 2 kali apa saja dapat kosong. So ini pada kedudukan duduk atas bumbung, EP sama dengan 9.1233 joule, manakala EK adalah 0 joule. Okay. Soalan kedua, pada ketika kucing tersebut jatuh 1 meter daripada bumbung, 1 meter daripada bumbung,
Okay, rumusnya sama. M, G dan H. Okay, maknanya kat sini dia dah berubah ketinggian daripada 3.1 kepada 1. Okay, dia jatuh 1 meter. Dari 3.1 jadi 2.1. So dapatlah 61803 Joule. Okay, jadi kat sini E total, energi total adalah sama. E total ialah sama pada ketika di atas bumbung 1 meter, 2 meter ke, dan sampai di bawah pun adalah sama 9.1233. Boleh faham tak? Jumlah tenaga, okay, kita dah state dah, kita dapat maksimum tadi adalah 9.1233 Joule. Okay, jadi jumlah tenaga itu sama. Pada ketika di atas jumlah tenaga 9.18, berada di bawah sikit pun 9. Berbeza, dia sama total tu. Yang berbeza ialah keupayaan dan kinetik sahaja. Boleh faham? Keupayaan dan kinetik sahaja yang berbeza. Tapi jumlah tenaga itu tetap sama, maintain daripada atas sampai ke bawah. Sampai dia jatuh ke bawah pun, jumlah tenaga adalah 9.1233. 9.1233 kekal 9.1233 tu sampai ke bawah. Okey. Jadi kat sini awak boleh kira EK dia. Kita tak tahu speed dia. Dia tak katakan pula masa 1 meter tu berapa kelajuan dia. Dia tak cerita. Tapi kita boleh kira. So kat sini E total adalah 9.1233. Okey, yang ni adalah yang kita kira daripada di atas. So, dapatlah kita tahu bahawa EK ketika ini adalah 2.943 Joule. Dan kat sini, kita boleh kira bila dia punya kelajuan dia. Kalau nak kira dah. Iaitu 2.943 adalah setengah M tadi berapa? 0.3 V kuasa 2. Okay, boleh kira. V sama dengan punca kuasa 2 bagi 2.943 bahagi dengan 0.3 kali 2 di sini. Kita kejap dapat berapa? Berkira 2 kali 2.9 ke bahagi. Okey, berapa cepat? Ni soalan tak ada tapi saja saya tanya. Okey, berapa cepat? Siapa boleh jawab ni? Berapa kelajuan sini? Tak ada ke? Nak kira? Awak kira sendiri dah. 4.43. Oh, betul. Okey, 4.4294 ke? Okey, tambahlah 4.43. Okey. Soalan yang ketiga. When the cat touch the ground. Bila dia touch the ground, EK adalah maksimum, manakala EP adalah kosong. Okay. So EP sama dengan kosong. EK kita tak payah kira lah. Nak kira speed tak payah. So kita EK adalah 9.1. Sebab dia dah sama EP dan juga EK. Okay. Okay. Itu saja ni. Okay. Next. Exercise 4. Nak habis dah ni. Okay. Kita sama-sama buat. Nanti awak buat latihan bagi ingat lah. A stone of mass 500 gram kepada kilo adalah 0.5 kilogram, velocity 10 meter per saat, find the kinetic energy and height of the object. Okay, macam mana? Nak pakai mana ni? MGH? Okay, nak kira mana? Pakai 1/2 MV kuasa 2. Betul tak, Sir? Okay, 1/2. Kita tengok cuba. Boleh tak masuk dapat ni? Setengah MV kuasa 2, okay, M ialah 0.5 kali dengan 10 kuasa 2 100
Jadi 0.5. Dapat tak? Okay, dapat 25 joule. Dan okay, ketinggian macam mana nak dapat ketinggian? Height macam mana? Macam mana dapat ketinggian? Nak pakai macam mana? Formula dia E sama dengan IK. Okay. IK kecil. Cepat. Siapa boleh buat? Guna formula EP sama dengan MGH. EP MGH. Lepas tu? M M dah ada. 0.5. Lepas tu EP tu ambil 25 joule. Lepas tu guna G 9.81. Okay, lepas tu H lah. So H sama dengan 25 bahagi 0.5 darab 9.81. Okay dah? Lima 5.097. 5.097. Okay, betul lah. 5.097. Okay. Satu lagi, jangan lupa meter. Unit jangan lupa joule, meter, sebab apa benda ni ada markah. Ada markah, setengah markah. The mangosteen, manggis, falls from height. Sir. Tak sempat nak sila. salin, sir. Yang atas, tak sempat nak salin. Buat sendiri ya. Okey. Dapat, sir. Okay. The mangosteen fall from height. Okay, yang ni sensitif ni. Soalan ni menarik. Ketinggian, what is velocity? Just before it hit the ground. Dia bagi dua je, H dengan V je. M tak bagi. G tak apa dah bagi. Dia bagi H, G dengan V. So macam nak jawab ni? Tolong saya cepat. Macam mana nak buat ni? Dah try sih, tapi tak dapat. Tak dapat. Awak dapat berapa? Enggak, takut jawapan salah. Tapi tahu saja tanya. Dapat berapa jawapan awak? Tak boleh nak apply sebab ada H dengan G je. G. H dengan V. V tak ada. H dengan G je. Okay. Tu saya cari velocity pula. Okay. Yang ni soalan macam ni mungkin keluar. Okay. Ingat satu benda. EP sama dengan EK. Apakah rumus untuk EP? EP adalah M, G dan H. Manakala EK adalah setengah M V kuasa 2. Kalau ikut hukum matematik, yang boleh belajar dengan siapa mengajar awak matematik? Puan Zilina. Okay. Ini boleh potong kan? Betul tak? Jadi kita tak perlu tahu berat manggis tu. Boleh Jadi pakai. yang tinggal adalah boleh. Awak pindah sini pun okey. M ke sini. Saya nak pindahkan M ke sini jadi macam mana? Okay, saya padam dulu takut dah buat ni. Okey, saya nak buat ni takut matematik kan. Untuk bab algebra kan. Saya pindahkan M ke sini. So M yang ni pindah bagi M GH tengah V kuasa 2. Betul tak cara macam ni saya pindahkan daripada sini pindah sini jadi M bagi M. Betul tak? Betul. Betul. Kalau dah betul, M bagi M dah sama dengan berapa? M bagi M. Hilang. M bagi bukan hilang. M bagi M adalah 1. 1 bagi 1 ke 1. 10 bagi 10 kan dapat 1. Kan? Dapat 1. Ya. Jadi 1 GH tu sama dengan GH lah. Tak payah ni. Sama dengan GH saja. Okay. Okay, saya potong.
Okay. Okay, saya potong M dengan M. So yang tinggal adalah, maksudnya ada yang dah nampak buat dah nampak dah. GH sama dengan setengah V kuasa 2. Ada yang dah nampak dah? Nak cari nak settlekan macam ni. Dah dapat dah jawapan. Okay dah. Cepat So sekarang ni kita nak cari V kan. 2 ni pindah sini dapat 2 GH sama dengan V kuasa 2. So V sama dengan punca kuasa 2 bagi 2 GH. Besar pula punca kuasa ni. Ya. Pertama. Masukkan nilai. Punca kuasa 2 kali dengan 9.81 kalikan dengan H15. Kita tekan calculator. Dapat tak nilai dia? Punca kuasa 2 kali 9.81 kali dengan 15. 17.155. 155. Ni apa jangan lupa, V adalah dalam unit meter per saat. Okey. Soalan ketiga. Yang ni kita baca betul-betul Figure 4.25 an object 15 kilo adalah M. Okey, dalam mes dia move downward, bergerak ke bawah melalui point A, point A, point B dan C pada C tau bukan A dengan B saja. Dia sampai A, B dan C dengan laju 10 km per jam. Okey, sekarang sudah kira berapakah total energy at A? Berapa? Total energy at A ni berapa? Ambil EP lah senang. Okey. EP objek dah ada lah. Okey. So M MGH apa? 15 kali dengan 9.81 kali dengan 27 cm adalah 0.27. Dapat berapa? Kebun 9.73. 730. Okey, ni joule. Kinetic energy pada B. Okey, kinetic energy pada B macam mana? Okey, jangan kira dia 10 dia punya speed ni. Speed ni kinetic energy adalah atas sama dengan di bawah. Atas sama dengan di bawah. Tak payah kira dia punya tu. Atas sama dengan bawah maknanya kinetic energy dia PK sama dengan di atas juga lah. Okey, sama saja. Okey, dah. Soalan kelima. A rambutan falls from height in a meter. What is velocity of the rambutan just before it strike the ground? Patient man, ni je bagi. Ini sama dengan macam tadi. Cuba buat. Dapat tak? Dapat. Sama dengan. Okey, dapat. Dah tahu kan cara yang dibuat dia? EP MGH tengah MV square. Dia cakap potong lah kan. Kita tak perlukan M. Berat rambutan tak kira. Ya, kita kira G dengan H. Ini adalah setengah dengan V kuasa 2. V sama dengan 2GH. Okey, masukkan nilai lah. 2GH tu berapa? 2 kali 9.81 kali dengan H adalah 5 meter. Dua kali 9.81 kali 15 5 meter silap. 5 meter 9.90.
4 boleh apa? Meter per saat. Okay, soalan yang kelima. 10,000 joule of work is needed to rise a box vertically. Naikkan bola kotak ke atas. If the mass of the box is 20 kilo, calculate the height. So, TP sama dengan M, G dan H. Kita M dia. Total kat sini dia bagi dah 10,000 sama dengan 20 kali 9.81 H yang kita nak cari. H sama dengan 10,000 bahagi 20 kali 9.8. Gitu. $50.96 lah. 50.96 okey lah meter. Jangan lupa meter. Okey, soalan ke-6, 50 M dilepaskan pada ketinggian 85 meter. Carikan P. Okey. Okey, sendirilah. Okey, satu pasu seberat 1.5 kilo. Okey, dia angkat ke satu rak ketinggian dia 100 cm. 100 cm adalah 1 meter. From the ground and accidentally dan tiba-tiba dia jatuh. Okey. Sebabkan tarik ke gravity. Dia tidak ke gravity dah. Jatuh ke bawah. Calculate the gravitational and potential energy and kinetic energy possessed by the wave vast under the following situation. Before tu, dia maksimum lah. EP dia dapat berapa? 14.715 manakala EQ adalah kosong. Terusnya, pada ketika 0.5 under the free fall, setengah daripada atas lah. Boleh kira. Setengah daripada 0.5. Okay. Dan EP dan EP ketika ini adalah sama dengan K. Pada ketika the half perjalanan tu, potential sama dengan energy. Potential sama dengan kinetic. Okay, right after the touch the ground, sampai ke bawah, ambil nilai ni balik sama saja. Okay. Manakala tenaga upayaan adalah kosong. Okay, buat hantar dalam sidos. Bawa salin baliklah apa yang saya dah ni. Cuma soalan nombor 5 tu saya tak buat buat sendiri. Okey, untuk konsep of power kita akan sambung pada minggu hadapan. Okey. Ada apa-apa yang nak tanya tak? Ada apa nak tanya? Tak ada. Okey, tak ada apa-apa. Saya sudahi kelas kita ini sampai sini aja. Dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Sebentar tu, saya nak ambil attendance buku dekat. Saya nak ambil attendance dulu. 23 orang sahaja datang. Okey, start. Download. Ya. Berapa bulan? 18. Okey. Okey, saya sudahi kelas dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi semua. Terima kasih Tuan. Terima kasih Tuan. Terima kasih Encik. Right. Thank you, sir. Bersama. Terima kasih Tuan.